Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar subjek akhlak tahun 5 disediakan oleh Muallimah Nurul Najwa. Untuk pelajaran kali ini kita akan masuk kepada pelajaran 3 iaitu sifat mahmudah. Dari pembelajaran ini, murid akan dapat yang pertama menyatakan pengertian dan dalil sifat malu. Yang kedua, menerangkan kelebihan dan kesan sifat malu. Yang ketiga, beramal secara jama'i. Dan yang terakhir, menyucikan diri daripada sifat mazmumah. Dalam tajuk sifat mazmumah ini, topik yang pertama kita akan masuk kepada topik malu. Apakah yang dimaksudkan dengan malu? Malu adalah satu sifat atau perasaan yang menimbulkan rasa tidak mahu melakukan sesuatu perkara yang kurang sopan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya tiap-tiap agama ada pekertinya dan pekerti di dalam agama Islam itu adalah malu. Sifat-sifat malu ada 3. Yang pertama iaitu malu kepada Allah. Yang kedua, malu kepada manusia. Yang ketiga, malu kepada diri sendiri. Malu kepada Allah. Malu kepada Allah merupakan garis pemisah antara akhlak orang Islam dan bukan Islam. Tanda seseorang itu malu kepada Allah adalah dengan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Para sahabat menjawab, wahai Nabi Allah, kami memang malu kepada Allah dan sentiasa memujinya. Nabi bersabda lagi, bukan itu yang saya maksudkan. Orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya mestilah menjaga fikirannya. Hendaklah juga menjaga perut dan apa yang dikumpulkan di dalamnya. Juga hendaklah dia mengingati mati dan bencana yang akan menimpanya. Barang siapa yang inginkan akhirat, dia mestilah sanggup meninggalkan perhiasan dunia dan dia mengutamakan akhirat dari dunia. Dan barang siapa yang melakukan demikian, barulah dikatakan dia malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Diriwayatkan oleh Al-Tirmizi. Bagaimana pula dengan malu kepada manusia? Malu kepada manusia ialah kita tidak menyakiti dan berkata sesuatu yang boleh menyinggung perasaan orang lain. Seterusnya ialah menjaga kesopanan dan kemuliaan seseorang. Contohnya, yang pertama, kita tidak akan membuka aib orang lain. Yang kedua, mengatakan perkataan kotor seperti mencarut. Yang ketiga, mengumpat. Dan yang terakhir, mengajak orang kepada perkara-perkara maksiat. Kepada diri sendiri. Malu pada diri sendiri ialah kita menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak
dan merendahkan martabat diri kita sendiri. Sebagai contohnya, seperti mengikut hawa nafsu. Apa kelebihan sifat malu kepada kita? Yang pertama, menunjukkan tanda keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, menjauhkan diri kita daripada perbuatan jahat. Yang ketiga, ia akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kesan jika kita tiada sifat malu dalam diri kita? Yang pertama, tiada batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang kedua, mendorong diri kita untuk melakukan kejahatan. Yang terakhir, kita tidak akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom uji minda. Jawab kuis uji minda yang diberikan. Setelah siap, kamu bolehlah menghubungi Muallimah dalam WhatsApp untuk mendapatkan jawapan. Selamat menjawab. Sampai di sini sahaja sesi pembelajaran kita pada kali ini. Muallimah harap antum semua faham dengan sifat malu yang perlu ada dalam diri setiap Muslim. Jagalah kesihatan dan diri masing-masing di rumah. Sama-sama kita doakan agar Allah menjaga kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.